Okey, baik. Kita lihat tentang mengenali tamadun. Dan kalau kita lihat, apakah maksud tamadun? Baik, tamadun ini sebenarnya ditakrifkan atau dimaksudkan sebagai pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Antaranya mungkin termasuklah bidang kita kata sebagai pertanian ke, ataupun perdagangan ke, sistem pemerintahan ke, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, okey, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod serta kesenian dan kesusasteraan. Maksudnya di sini, apa tu tamadun, cikgu? Tamadun ni sebenarnya adalah pencapaian tertinggi. Maknanya kita kata the highest success, the highest effort. Kita kata suatu keadaan di mana kamu telah mencapai satu pencapaian yang tertinggi. Okey, dan untuk masyarakat. Okey, oleh sesuatu masyarakat. Bermakna, for example kalau katakan masyarakat itu, sesuatu masyarakat itu, apa yang dikatakan inilah masyarakat bertamadun. Masyarakat bertamadun maksudnya masyarakat yang maju. Maju daripada segi apa, cikgu? Okey, maju daripada segi ekonomi, maju daripada segi sosial, maju daripada segi apa? Daripada pekerjaan. Kemudian tak ada skrin. Kat sini. Okey, maju dari segi pekerjaan. Kemudian juga maju dari sudut apa? Paling penting, iaitu maju dari sudut akhlak. Kalau katakan maju tu hanya maju daripada sudut kekayaan, tapi perangai tu macam monyet, jadi dia tak bertamadun. Sebab itu orang kata apa tahu? Kadang-kadang kamu tengok, ada tak orang tua-tua dulu dia kata apa tahu? Tengok budak tu. Budak tu dia conteng-conteng dinding, kemudian dia baling batu dekat kereta orang. Oh, ini budak tak bertamadun. Kenapa dipanggil budak tak bertamadun? Tak bertamadun punya budak. Kenapa dipanggil tak bertamadun? Maksudnya budak itu tidak ada pencapaian tertinggi dalam akhlak. Tidak ada pencapaian tertinggi dalam perangai. Ia kurang ajar. Bila kurang ajar tu maknanya apa? Okey, budak itu tidak bertamadun. Nampak tak? Tak ada adab, maknanya tak bertamadun. Orang yang bertamadun, okey, dia ada adab. Dia ada sopan. Bila jumpa orang tu, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Tumpang lalu ya. Pakcik, makcik, saya tumpang lalu. Jadi itu, orang kata apa? Bagus budak ni, bertamadun. Maknanya apa? Bagus budak ni. Okey, dia ada akhlak yang tertinggi. Dia ada perangai yang tertinggi. Itu baru dipanggil orang yang bertamadun. Nampak tak? So sekarang boleh faham kenapa dipanggil tamadun. Tamadun tu maknanya pencapaian yang tertinggi daripada sudut akhlak dan juga ekonomi dan sebagainya. So, nak tanya korang semua. Korang semua ni bertamadun tak? Okey, bertamadun tak korang? Okey. So, bertamadun tak kamu? Ya. Ya, okey. Kalau kamu semua bertamadun, nak tanya pagi ni bila kamu bangun tidur, according to my parents, I'm not. Maknanya Arisa, kamu kena belajar lagi untuk bagaimana how to be civilization ataupun how to be bertamadun. Okey. So contohnya pagi ni kalau kamu bangun tidur, pagi tadi kamu bangun tidur, ada tak kamu kemas katil? Ada tak kamu kemas katil, cadar? Ada. Ada, bagus. Arisa bertamadun. Isyani kena buat. Kalau tidak nanti dipanggil tidak bertamadun. Okey, Isyani. Okey. Begitu juga lagi Nesh kena buat. Bangun tidur, kemas katil,
okey, kemas cadar, kemudian itu semua adalah orang-orang yang bertamadun. Siapa yang buat? Dia adalah orang yang bertamadun. Boleh faham Boleh. alright, good. So, kita sambung pembelajaran kita. So, kita dah tahu. Maksudnya tamadun ni, the keywords dia adalah pencapaian yang tertinggi. Ingat okay, the highest, kita kata achievement. The highest achievement of society. Salah satu masyarakat, pencapaian tertinggi. Baik, dalam bahasa Yunani, kita akan lihat perkataan tamadun ini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab. Kita akan tengok, dan juga dalam bahasa Melayu. So kita tengok dulu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, okey, perkataan tamadun. Ya, perkataan tamadun ini diambil daripada perkataan Yunani. Okey, Yunani iaitu civitas. Civitas, apa maksud civitas? Civitas bermaksud bandar atau kota. Ya, bandar atau kota. Ya. You study all about pyramid ke? Tidak. Bukan Isha ni. Bukan. Kita akan belajar bab ini tentang all the civilization ataupun semua tentang tamadun. Dia tentang tamadun. Baik. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, Yunani ni mana cikgu? Mana Yunani ni? Yunani ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris sekarang ini, ianya merujuk kepada negara Greece. Tahu Greece? G-R-E-E-C-E. Greece tu. Itu Greece. So Greece di sana tu, adalah sebuah negara yang mana di situ ada orang-orang yang terawal tinggal di situ. So, diorang telah membentuk satu masyarakat yang terawal di situ dan masyarakat itu dipanggil masyarakat Yunani. Dan itulah kamu akan belajar tamadun Yunani dalam bab yang kelima nanti. Tamadun Yunani. So, dalam bahasa Yunani, tamadun itu ialah civitas. Tamadun itu ialah civitas yang bermaksud bandar atau kota. Dan tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai. Kemajuan itu dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan juga sistem kerajaan. Maksudnya, kalau kita fikir balik, kenapa Yunani ni dia kata tamadun tu ialah civitas iaitu bandar. Baik, cikgu tanya kamu cikgu tanya kamu, yang mana lebih maju? Kampung ke bandar? Mana lebih maju? Mana lebih advance? Kampung ke bandar? Ya, betul Aini, betul Ryan Atama. Iaitu bandar lebih maju. Sebab itu kalau bandar lebih maju, sebab tu tamadun Yunani kata, tamadun tu ialah civitas. Tamadun tu ialah bandar atau kota. Kerana di bandar atau kota lah ada kemajuan. Tak payah pergi jauh lah kan. Cuba kamu balik kampung. Bila kamu balik kampung, kamu bawa phone. Kamu tengok. Aduh, tak ada wifi ke? Aduh, tak ada line lah. Aduh, kan. Itu tak ada line wifi dan tak ada data semua kan. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kamu tak ada line. Jadi kamu pun boleh duduk kampung tengok je kan. Tengok kiri kanan apa nak buat ni. Aduh, tak ada line. Tapi bila kamu balik rumah kamu di bandar ada line semua kan. Ada line, ada coverage kan, ada wifi. Maksudnya apa? Maksudnya di bandar ada kemajuan. Bandar lebih maju daripada kampung. Sebab itu Yunani kata dalam bahasa Yunani, tamadun itu ialah civitas. Bermaksud bandar atau kota. Boleh faham Kalau tak boleh faham, bagi tahu cikgu. Kalau tak boleh faham, boleh tulis dalam Zoom chat untuk cikgu baca. Baik. Bagus. Betul? Kan?
Betul lah Lisa, cikgu sebenarnya okey je. Kalau kat kampung tak ada internet, okey je, cikgu relax je kan. Boleh mandi sungai, ya, kemudian boleh borak-borak dengan cousin kan. Boleh borak-borak dengan atuk dan nenek kan. Boleh lepak dengan cousin, boleh minum, bermain-main, borak sepak dengan cousin kan. Tak Ya. perlu line internet pun. Mm-mm. Yes. So, where can we get these notes? Okay, Cadence. This is from textbooks. This is textbooks actually. This is textbook. Okay, you see? Okay. Okay, cikgu ambil daripada depan. Ini textbooks. Textbook sejarah tingkatan 1. Okay. I think everyone ada buku teks. So boleh buka buku teks. Okay. Dan kalau buku teks muka surat 74. Okey. Muka surat 74. So boleh tengok. Okey, berkaitan dengan bab yang keempat ini. Okey. Baik. So itu maksud tamadun dalam bahasa Yunani. Okey, kita dah belajar bahasa Yunani. Iaitu civitas. Macam mana pula dengan tamadun dalam bahasa Inggeris, cikgu? Okey. Tamadun dalam bahasa Inggeris pula, iaitu tamadun disebut sebagai civilization. Civilization iaitu tahap level pembangunan manusia, dan organisasi, yang dianggap paling maju. Maknanya tahap pembangunan manusia, level achievement manusia yang paling advance, yang the highest one. Dan tahap pembangunan tersebut merangkumi, berkaitan apa cikgu? Pembangunan manusia yang paling maju mungkin berkaitan dengan knowledge, pengetahuan dah tinggi, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia ataupun organisasi. So itu dalam bahasa Inggeris tamadun dipanggil civilization, iaitu tahap pembangunan manusia ataupun level human development yang paling maju. Sebab itu kamu kena pergi sekolah dan belajar. Kenapa? Cuba kamu fikir, kenapa kenapa saya selalu kena pergi sekolah, kena pergi tadika, kemudian kena pergi sekolah rendah, kemudian kena pergi sekolah menengah, lepas tu kena pergi masuk universiti atau college, belajar lagi. Kenapa ya cikgu? Kerana nak jadikan kamu manusia yang bertamadun. Manusia yang bertamadun yang paling tinggi kemajuan dia. So sebab itu kamu tak nak jadi orang yang bertamadun, yang paling maju dalam ilmu. Nak, cikgu. Yes. Sebab itu kena pergi sekolah, kena belajar. Nak jadikan kamu orang yang bertamadun. Baik, ada yang tanya, mentang-mentang dah nampak pen ni. Okey, cikgu tak pakai tablet sebenarnya. Tapi cikgu pakai binatang ini. Okey. Ya betul, Wacom ni. Okey. So mudah untuk cikgu melukis dan sebagainya. Bagus Arisa. Okey. Arisa, kenapa suara kamu ni sekali imbas macam suara macam suara boy? Yeah, I don't know. Okey, maaflah tapi jangan terasa, but seriously macam suara boy lah. Ya, tahu. Okey. Tak apa, cikgu. Okey, baik. Okay. Sakit tekak, so cakap macam ni lah. Okey, baik. Alright. So, kita lihat kita dah belajar dua. Dalam bahasa Yunani iaitu civitas yang bermaksud bandar atau kota. Kemudian yang kedua iaitu tamadun dalam bahasa Inggeris iaitu civilization. Baik. Kemudian yang ketiga kita nak tengok maksud tamadun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini kita tahu bahasa Arab di negara Arab lah. Dan perkataan tamadun dalam bahasa Arab ialah merujuk kepada perkataan mudun. Mudun, madain dan juga
madana. Mudun, madain dan madana. Apa tu cikgu? Yang bermaksud, apa maksud mudun, madain, madana ni? Sebenarnya dia bermaksud tinggi budi bahasa. Maknanya the highest level of akhlak. Cakap pun dengan baik sekali, tinggi budi bahasa dia, sopan santun. Tinggi budi bahasa. Dan satu lagi maksud mudun, madain dan madana ialah pembukaan bandar. Bandar lagi. Maknanya tamadun ni sebenarnya merujuk kepada kemajuan. Di mana? Di bandar. Pembukaan bandar. Nampak tak? Jadi, istilah lain yang sama pengertiannya ialah hadarah dan juga hadari. So, hadarah bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Dan hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat, tahap kemajuannya dan memperoleh kekayaan. So maksudnya dalam bahasa Arab, tamadun ini dalam bahasa Arab dipanggil mudun, madain dan madana. Tapi kalau kamu betul-betul perhatikan, perkataan ini bermaksud apa tahu? Macam mudun, kemudian madain, kemudian madana. Dan perasan tak? Dia ada kaitan dengan Madinah. Nampak tak? So Madinah tu ialah sebenarnya apa? Madinah itu ialah sebuah bandar. Sebab itu nama dia Madinah. Madinah adalah satu bandar di Arab. So mudun, madain, madana sebenarnya merujuk kepada perkataan yang sama, dan Madinah itu juga merujuk kepada perkataan ini. Iaitu mudun, madain, madana, iaitu Madinah. Sebab itu nama penuh bagi bandar Madinah di Arab Saudi, nama penuh nama tempat Madinah itu ialah Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah. Iaitu sebenarnya bermaksud apa? Bermaksud bandar bercahaya. So Madinah itu ialah bandar. Bandar. Jadi bermakna dalam bahasa Arab tamadun itu ialah berasal daripada perkataan mudun, madain dan juga madana. So itulah dia mungkin perkataan tamadun dalam bahasa Arab. Kita tengok 3. Iaitu maksud tamadun dalam bahasa Yunani, kita tengok bahasa tamadun dalam bahasa Inggeris, dan tengok tamadun dalam bahasa Arab. Dan satu lagi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, tamadun sebenarnya bermaksud, kan cikgu cakap kan, tamadun bermaksud suatu peradaban. Peradaban tu adab, behavior yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat. Maknanya the highest, kita kata achievement. Achievement untuk sesuatu society. Pencapaian kemajuan masyarakat. Dari segi apa cikgu? Mungkin daripada segi kebendaan, material, serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Jadi kemajuan kebendaan merujuk kepada pencapaian, kemajuan kebendaan ini sebenarnya merujuk kepada pencapaian seperti dalam penciptaan seni bina. Contohnya kemajuan kebendaan ni ada bangunan-bangunan, dan empangan-empangan, serta sistem ekonomi pun dah ada percukaian, ada keuangan dan hasil cipta seperti masyarakat dulu dah pandai buat kertas, buat lukisan dan ukiran. Jadi tamadun ini penting bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sesebuah sistem masyarakat. So,
tamadun dalam bahasa Melayu merujuk kepada apa? Suatu peradaban. Ya, peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat. Adab. Ya, macam kita cakap tadi, adab. Peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat. Baik. So, okey. So, kalau kita lihat, kita telah tengok tentang 4 bahasa. Okey, 4 bahasa yang merujuk kepada maksud tamadun. Iaitu, maksud tamadun daripada bahasa Yunani, kemudian maksud tamadun daripada bahasa Inggeris, kemudian maksud tamadun daripada bahasa Arab, dan maksud tamadun dalam bahasa Melayu. Baik. So, ada soalan tak nak tanya? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Okey. So, kepada semua pelajar, ada tak soalan nak tanya? Seperti mungkin, Aini mungkin tak nak tanya. Mungkin Adif Zakwan nak tanya tak? Ataupun Arif Ilman, Asfa, Ayu Rashada, Cadence, Darvish, Ishani, Harshita, Naufal, Darin, Ovian nak tanya? Ryan, Safwan Nabihan tak ada? Siti Hajar? Tak ada tak ada soalan nak tanya? Okey, baik. Kalau kita lihat, satu yang cikgu nak bawa kamu, kena hafal ke semua tu? Bukan kena hafal, tapi kena faham. Tetapi nanti cikgu berikan cara bagaimana untuk kamu ingat. Nanti cikgu bagi tahu cara macam mana kamu nak ingat semua. Okey, baik. Cikgu nak tanyalah, kamu rasa Malaysia ni bertamadun tak? Tak lah cikgu. Sebab apa? Biadab lah. Biadab. Okey, baik. So sebenarnya, Malaysia ni, ada beberapa perkara yang kita katakan sebagai bertamadun, tetapi ada juga kita kata bahagian-bahagian di Malaysia ni yang kurang bertamadun. So, bagi tahu cikgu, apakah perkara-perkara yang kamu rasa, Malaysia ni dah bertamadun, maknanya Malaysia ni dah maju. Apa dia perkara-perkara yang kamu rasa Malaysia ni dah bertamadun? So, cuba tuliskan. Apakah yang dikatakan perkara-perkara yang kamu rasa bertamadun? So, ada so kalau kita lihat di sini, ada yang kata, so yang kata, banyak orang mencarut. Itu betul. Itu memang tak bertamadun. Itu. Downside, yes. Kerajaan tak tahu, that's the only one I can list up. Cuma manusia sahaja yang kita kata, masyarakat Malaysia sahaja yang orang baik-baik. Masyarakat Malaysia orang baik-baik. Sebab kerajaan ni dia memang, sebab kerajaan Malaysia dah duit. Tak tahu nak cakap apa. Baik. Cikgu nak cakap apa pun tak boleh lah kan. But then, kalau kita lihat masyarakat Malaysia, kita kata memang separuhnya adalah orang yang baik-baik. Tapi sebenarnya, kalau kamu pergi negara-negara lain pun sama juga, dia akan menghadapi perkara yang sama. Sebab bukan semua orang dalam satu negara itu orang baik. Pastinya satu negara itu, setiap negara itu ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang behave, tapi ada juga orang-orang yang kita kata sebagai kurang ajar. Almost ada baik, ada jahat. Every country mesti ada orang macam tu. Mesti. Jadi kalau boleh kita nak jadikan dia yang tak baik tu jadi kecil lah. Tak ramai kan. Jadi itu daripada sudut itu mungkin kita kata ianya adalah sesuatu yang kita kata tidak bertamadun. Tapi sebenarnya dalam banyak hal lain sebenarnya banyak perkara yang bertamadun. Contohnya, cikgu nak bawa kamu kepada zaman dahulu. Sekarang kamu lahir tahun bila? Kamu lahir tahun 2009. kamu lahir tahun 2009 kan? Pernah tak kamu imagine, pernah kamu imagine tak orang-orang tahun 2000 tu macam mana?
Orang tahun 1990 macam mana? Orang-orang tahun 1980 Tengok di World Malaysia. War je cikgu. Macam Tu je mana? saya tahu. Cikgu bawa kamu tengok satu perkara. Okey, sebelum tu cikgu kena pause recording dulu.